Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan kuliah sirah kita, minta sedikit jasa baik untuk komen bagaimana dengan kualiti suara. Macam mana dengan suara, okey ke tak? Suara okey ke? Okey, baik. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kuliah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, iaitu berkenaan dengan para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallah khair pada mereka yang komen. Okey, baik. Kita sambung sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita sambung isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-9. Isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 iaitu Ummu Habibah. Okey, minggu lepas kita dah baca berkenaan dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 iaitu Sayyidatina Juwairiyah bintil Harith, iaitu anak kepada ketua Bani Mustaliq Al-Harith bin Abi Dharar radhiyallahu taala anha, yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan Bani Mustaliq ataupun dipanggil juga peperangan Muraisi', Ghazwah Bani Mustaliq ataupun Ghazwah Muraisi'. Dan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidatina Juwairiyah tu yang minggu lepas kita baca tu, ada pendapat mengatakan tahun 5 Hijrah, ada pendapat mengatakan tahun 6 Hijrah. Dan ini berpunca daripada kerana para ulama sirah mereka berbeza pendapat bilakah berlakunya peperangan Bani Mustaliq ni. Ada yang mengatakan tahun 5 Hijrah dan ada yang mengatakan tahun 6 Hijrah. Okey, baik. Kita sambung isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 iaitu Ummu Habibah. Jadi saya ingat saya baca saja kitab yang Arabnya dan kemudian saya terjemah kepada bahasa Melayu. Okey, iaitu Ummu Habibah Ramlah Ramlatu bintu Abi Sufyan. Kanat tahta Ubaidillah bin Jahshin. Iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau dahulunya merupakan isteri kepada Ubaidullah bin Jahash. Fawaladat lahu Habibah fakunyat biha. Lalu beliau telah melahirkan daripada suaminya itu Ubaidullah anak perempuan bernama Habibah, maka beliau telah diberi kunyah dengan Habibah iaitu Ummu Habibah. Wahajarat ma'ahu ilal Habsyah. Kemudian beliau telah berhijrah bersama dengan suaminya Ubaidullah bin Jahash ke Habsyah. Fartadda Ubaidullah wa tanassara wa tufiya hunaka. Maka selepas itu Ubaidullah ni, suami beliau, telah murtad dan telah memeluk agama Nasrani dan kemudian meninggal dunia di sana, iaitu di Habsyah. Wa tabatat Ummu Habibata ala diniha wa hijratiha.
dan Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha kekal di atas agamanya Islam dan di atas hijrahnya. Maksud beliau kekal dalam keadaan agama Islam sedangkan suaminya telah murtad. Falamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damriyah bi kitabihi ila an-Najashi fil Muharram sanata 70 min al-Hijrah khataba alaihi Ummu Habibah fazawwajaha iyyah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Amr bin Umayyah ad-Damri membawa surat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah meminang kepada Raja Najasyi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Maka Raja Najasyi pun telah mengahwinkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Wa astaqaha min indihi arba'ami'ati dinar, dan Raja Najasyi telah memberi mas kahwin kepada Ummu Habibah daripada pihaknya sebanyak 400 dinar. Dan wa ba'atha biha ma'a Syurahbil bin Hasanah, dan kemudian beliau telah menghantar Ummu Habibah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Sayyidina Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu taala anhu. Fabtana bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da ruju'ihi min Khaybar. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersatu dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha selepas baginda sallallahu alaihi wasallam kembali daripada peperangan Khaybar. Tufiat sanata ithnaini wa arba'in min al-hijrah atau sanata arba'in wa arba'in min al-hijrah atau sanata 50 min al-hijrah. Baik. Beliau meninggal dunia pada tahun 42 Hijrah, atau ada pendapat mengatakan 44 Hijrah, atau ada pendapat mengatakan tahun 50 Hijrah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 ialah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ummu Habibah ini beliau ini ialah wanita Quraisy. Wanita Quraisy, anak kepada Abu Sufyan. Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, berkenaan dengan nama sebenar beliau berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nama sebenar beliau ialah Ramlah, dan ada juga yang mengatakan nama sebenar beliau ialah Hind binti Abi Sufyan ataupun Ramlah binti Abi Sufyan. Ayahnya Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu bernama Sakhar. Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ni beliau ialah wanita Quraisy daripada kalangan Bani Umayyah. Dari kalangan Bani Umayyah bin Abdi Syams. Baik. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha ini dipanggil Ummu Habibah, ibu kepada Habibah, kerana beliau mula-mula kahwin dengan suaminya bernama Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash, pasangan suami isteri ini kahwin sebelum daripada hijrah, sebelum daripada peristiwa Nabi SAW melakukan dakwah, dan kemudian selepas tu bila baginda SAW melakukan dakwah, mereka telah masuk Islam. Pada tahun ke-6 kenabian berlaku penghijrahan yang kedua ke kota Habsyah. Hijrah ke kota Habsyah berlaku 2 kali. Yang pertama ialah hijrah yang dipimpin oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang ini hijrah tak ramai, lebih kurang 17 orang. 12 lelaki, 5 perempuan. Hijrah kali yang kedua ialah berlaku sebanyak lebih kurang 100 orang. 82 orang lelaki dan 18 orang perempuan. Dan ini hijrah tahun ke-6 kenabian. Maksudnya selepas 6 tahun baginda Rasulullah SAW melakukan dakwah di kota Mekah. Ketika itu baginda lebih kurang usia 46 tahun. Dan pada hijrah kali kedua ke Habsyah ini, Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha bersama dengan suaminya Ubaidullah bin Jahash telah hijrah ke kota Habsyah. Habsyah ni sekarang ni namanya Ethiopia. Kalau kita tengok dekat peta, ada negara Arab Saudi, bawah Yaman, dan kemudian ada di selangi Laut Merah. Sebelah Laut Merah itu ialah ada negara Ethiopia, Habsyah, diseberangi dengan lautan. Maknanya pada ketika itu mereka melakukan mujahadah yang begitu besar untuk agama Allah Ta'ala. Mereka berhijrah ke kota Habsyah, sangat jauh daripada kota Mekah. Kan, sangat jauh daripada kota Mekah. Lebih kurang dalam dekat 2000 km mereka berhijrah ke kota Habsyah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka pergi hijrah ke kota Habsyah, waktu tu suasana di Habsyah, Ethiopia waktu tu ialah agama Nasrani. Dan Raja Najasyi ni yang merupakan pembesar kepada Habsyah juga ialah merupakan seorang yang beragama Nasrani, tapi lepas tu dimasuk Islam. Namanya Ashamah. Jadi pada tahun kemudian selepas suaminya duduk di sana, suaminya telah terkesan dengan agama Nasrani dan akhirnya telah memeluk agama Nasrani. Pada satu malam, Ummu Habibah ni mimpi bahawa suaminya datang kepadanya atau balik kepadanya dalam keadaan muka yang begitu hodoh. Bila tengok esok pagi suami dia balik, rupanya suami dia telah murtad, telah tukar agama. Dan kemudian tak lama lepas itu suami dia meninggal dunia. Suami dia meninggal dunia dalam keadaan beragama Nasrani dan dikebumikan di sana, di Habsyah. Waktu tu Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha ini masih lagi kekal dalam keadaan Islam. Jadi Baginda SAW mendapat perkhabaran bahawa beliau ini berseorangan. Jadi Baginda SAW khawatir tergugat keimanan beliau. Bila Baginda SAW mengutus surat kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram awal tahun 7 Hijrah untuk mendakwahkan Raja Najasyi kepada Islam. Surat itu dibawa oleh Sayyidina Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu bertemu Raja Najasyi. Dan waktu itu Nabi SAW telah juga meminta pada Raja Najasyi ataupun kita pinang Ummu Habibah minta kepada Raja Najasyi supaya kahwinkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dan waktu tu Raja Najasyi lepas tu selepas terima surat Rasulullah SAW, Raja Najasyi ni telah peluk Islam. Beliau telah peluk Islam dan beliau telah nikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dan waktu tu mungkin juga timbul pertanyaan, bagaimana Raja Najasyi nikahkan? Ini kerana Raja Najasyi waktu tu ialah raja. Jadi di as-sultan wali man la waliyalah. Raja ni, sultan, ialah merupakan wali kepada orang yang tak ada wali. Sebab tu kalau kita tengok dalam susunan wali nikah ialah yang akhir sekali, antara yang akhir iaitu sultan. Raja ni boleh menikahkan orang yang berada di bawah kerajaannya. Jadi kalau contoh kata satu orang perempuan tak ada siapa nak nikahkan dia, maka raja tempat tu boleh nikahkan dia. Raja Najasyi bertindak sebagai raja, nikahkan Ummu Habibah ni dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian bukan itu saja, selepas beliau nikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah, beliau sendiri telah berikan mas kahwin kepada Ummu Habibah daripada pihak dirinya. Dia bagi mas kahwin, maksudnya untuk Nabi, maksudnya dia hadiahkan mas kahwin kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada Ummu Habibah. Dan dia bagi mas kahwin yang begitu tinggi, iaitu 400 dinar. Para ulama sirah mengatakan bahawa inilah mas kahwin yang paling tinggi yang diberikan kepada isteri Rasulullah SAW. Tapi kita pun tahulah, kalau isteri baginda SAW yang lain, semua mas kahwin mereka secara umum ni 500 dirham. Kecuali dua orang. Seorang Ummu Habibah, Raja Najasyi bagi 400 dinar. Dan seorang lagi Safiyah radhiyallahu taala anha, ini kita akan baca, beliau punya mas kahwin ialah dimerdekakan beliau. Kemerdekaan tu sebagai mas kahwin untuk beliau. Tapi rata-rata isteri Nabi SAW iaitu mas kahwinnya ialah 500 dirham. Tapi beliau ini 400 dinar. Kalau dirham, duit perak. Dirham berapa? Satu dirham mungkin lebih kurang dalam belas ringgit dia, atau mungkin paling 20 ringgit lebih kurang. Tapi kalau dinar, mana harga yang begitu tinggi. Mana satu dinar mungkin lebih mahal, lebih daripada 100 ringgit. Mungkin dekat 200 ringgit bahkan satu dinar. Dinar. Jadi beliau telah beri dari pihak beliau dan beliau ialah raja. Beliau telah bagi berapa? Beliau telah bagi 400 dinar sebagai mas kahwin. Selain daripada itu juga, beliau telah hadiahkan kepada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Raja Najasyi hadiahkan kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha wangi-wangian pakaian dihadiahkan kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian selepas tu beliau telah hantar Ummu Habibah
radhiyallahu taala anha dibawa oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Syurahbil bin Hasanah untuk hantar pergi ke Madinah. Untuk hantar pergi ke Madinah. Dan waktu itu selepas daripada peperangan Khaybar, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pulang ke kota Madinah. Peperangan Khaybar ni berlaku tahun 7 Hijrah. Jadi selepas daripada peperangan Khaybar, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersatu dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dan ini antara sebab selepas dari pernikahan tu, waktu tu Abu Sufyan, bapa pada Ummu Habibah ni waktu tu belum Islam lagi. Abu Sufyan waktu Nabi SAW nikah dengan Ummu Habibah, dia belum Islam lagi. Abu Sufyan masuk Islam tahun depan tu. Nabi SAW nikah dengan beliau tahun 7 Hijrah. Abu Sufyan masuk Islam ketika hampir Fatah Mekah tahun 8 Hijrah. Jadi pernikahan baginda SAW dengan Ummu Habibah ni tahun 7 Hijrah ni, waktu tu ayah dia sendiri masih lagi belum Islam. Lepas tu barulah beliau masuk Islam tahun depan tu. Tapi lepas daripada baginda SAW bernikah dengan Ummu Habibah ni, Abu Sufyan ni ada sikit lah macam kita kata dah mula lembut dengan Islam. Sebab sebelum tu beliau ni begitu marah terhadap Islam. Cukup bencikan Islam. Antara musuh ketat pada Islam. Jadi Ummu Habibah ni maknanya beliau duduk dekat Habsyah ni lama. Beliau duduk kat Habsyah ni lama. Kalau kita kira-kira dekat 12-13 tahun tak. Lepas duduk kat Habsyah lama, lepas tu baru beliau datang semula ke kota Madinah. Waktu beliau hijrah tu di Mekah lagi. Kemudian lepas tu beliau datang ke kota Madinah dan bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita kira beliau hijrah tahun 6 kenabian. Waktu tu di Mekah. 6 kenabian maksud tahun 7 kenabian, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kini dah 7 tahun. Iaitu sampai tahun 13 kenabian iaitu di kota Mekah. Lepas tu Nabi hijrah Madinah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah Madinah, tahun 1 hijrah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dekat 14 tahun. 13-14 tahun lepas Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maksudnya selepas dia ada peristiwa dia hijrah pergi ke Habsyah tu, barulah beliau datang ke Madinah dan bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi ini Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Inilah satu-satunya isteri Rasulullah SAW yang baginda SAW nikah, yang mas kahwinnya paling mahal, iaitu 400 dinar. Tapi kenapa paling mahal? Sebab yang bagi itu ialah Raja Najasyi. Dan oleh kerana dia raja, maka dia bagilah ikut dia punya kedudukan. Dia raja. Dia orang kaya. Jadi kerana itu dia bagi mahal. Dan satu lagi, Ummu Habibah juga antara anak pembesar Quraisy. Mungkin juga Allah Ta'ala nak muliakan beliau. Beliau telah telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan mas kahwin yang paling tinggi. Nabi SAW selepas bersama dengan beliau, baginda SAW telah buat walimah beliau di kota Madinah. Dan walimah beliau juga baginda SAW telah beri makan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walimah besar-besaran. Baginda buat walimah besar-besaran untuk beliau. Jadi kita kata kalau dalam banyak-banyak perkahwinan Rasulullah SAW, antara isteri baginda SAW yang dia punya majlis nikah dia, satu dia punya mas kahwin, dan majlis nikahnya kita kata agak grand lah. Grand ni bukan grand macam kita sekarang, tapi orang kata agak macam berprestige atau agak mahal sikit. Ummu Habibah ni, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau meninggal dunia tahun 42 Hijrah. Ini menurut yang masyhur 42 atau 44 Hijrah, atau ada juga mengatakan tahun 50 Hijrah. Ini berkenaan dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Okey. Ini isteri yang ke-9. Masuk isteri yang ke-10. Isteri yang ke-10 iaitu Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, Sayyidi Bani Nadir min Bani Israel. Kanat min sabi Khaybar fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi wa 'arada 'alayha al-Islam fa aslamat. Fa'ataqaha wa tazawwajaha ba'da fathi Khaybar sanata 7 min al-Hijrah. Wa batana biha bi sadd as-Sahba ala bu'di 12 mailan min Khaybar fi tariqihi ila al-Madinah. Tuwfiyat sanata 50 min al-Hijrah wa qila sanata 52 من الهجرة وقيل سنة 36 min al-Hijrah wa dufinat bil Baqi'. Isteri Rasulullah SAW yang seterusnya iaitu ke-10, semua satu perkara.
sebelum saya terlupa, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya turutan dia pun ada berlaku ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi kadang-kadang kalau ada susunan yang mungkin berbeza dalam setengah kitab sirah lain, itu tak dinafikan. Ini kerana memang berlaku percanggahan pendapat dalam turutan tu. Tapi yang para ulama sepakat, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling awal baginda kahwin Khadijah, kemudian yang paling akhir sekali iaitu Maimunah radhiyallahu anha. Khadijah awal, Maimunah last, akhir sekali. Tapi tengah-tengah tu yang baginda sallallahu alaihi wasallam menikahi itu ada sedikit perbezaan pendapat. Jadi ini yang kita baca isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 seperti mana dalam kitab ni. Iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam seterusnya iaitu Safiyah, Sayyidatina Safiyah bintu Huyai. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang mana Akhtab ini ialah merupakan ketua kepada Bani Nadir daripada keturunan Bani Israel. Daripada keturunan Bani Israel, Yahudi. Jadi beliau ini merupakan tawanan dalam peperangan Khaybar. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memilih beliau untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah menawarkan kepada ini Islam, kemudian beliau pun telah memeluk Islam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memerdekakan beliau, dan baginda telah menikahi beliau selepas daripada penaklukan kota Khaybar tahun 7 Hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersatu dengan beliau di tempat yang bernama Saddus Sahba, yang jaraknya lebih kurang 12 batu daripada kota Khaybar dalam perjalanan pulang ke Madinah. Beliau meninggal dunia tahun 50 Hijrah, dan ada pendapat tahun 52 Hijrah, ada pendapat mengatakan tahun 36 Hijrah, dan beliau dikebumikan di Baqi'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-10, Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha ini, beliau ini ialah anak kepada ketua Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, dan beliau daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Bani Nadir ni, ini kerana Bani Nadir ialah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Satu kabilah Bani Qainuqa, yang kedua kabilah Bani Nadir, yang ketiga ialah kabilah Bani Quraidah. Kabilah Bani Qainuqa dan Bani Nadir telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke keluar daripada Madinah. Sebahagian daripada mereka telah menetap di Khaybar. Tahun 2 Hijrah baginda usir Bani Nadir. Sebahagian mereka pergi Syam, sebahagian lagi pergi Khaybar. Pergi ke Adri'at di Syam, sebahagian lagi pergi ke Khaybar. Tahun 4 Hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam telah usir pula Bani Qainuqa. Bani Nadir tahun 4 Hijrah, kerana mereka semua ni telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang Islam. Mereka pun telah pergi jadi pelarian, sebahagian pergi ke Syam, sebahagian lagi pergi ke Khaybar. Mereka duduk di Khaybar. Bila duduk kat Khaybar, mereka ganggu orang Islam. Khususnya Bani Nadir ni. Dan antara yang menimbulkan provokasi dan yang menghasut orang Arab untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang Quraisy memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq tahun 5 Hijrah ialah ayah dia. Ayah kepada Safiyah ni. Ayah kepada Safiyah ni, Huyai bin Akhtab. Maka kerana itu berlakunya peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq tahun 5 Hijrah berlaku, atau peperangan Ahzab. Dalang yang paling utama ni ialah ayah beliau ini, iaitu Huyai bin Akhtab. Tapi kemudian sampailah lepas dah selesai semua tu, sampai selepas perjanjian Hudaibiyah tahun 7 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi serang Khaybar. Dan akhirnya kota Khaybar telah dikepung, dan akhirnya mereka telah dikalahkan. Dan selepas dikalahkan, orang Yahudi telah ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian mereka telah terbunuh. Dan antara yang terbunuh ialah ayah kepada ayah kepada Safiyah ini, yang bernama Huyai bin Akhtab. Dia ni ketua kepada Bani Nadir. Baik. Safiyah radhiyallahu taala anha ini sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkahwin dengan 2 orang lelaki.
Suami beliau yang pertama bernama Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam. Dan lepas tu beliau bernikah pula dengan, dan suami dia terbunuh, lepas tu bernikah pula dengan suami kedua, iaitu bernama Kinayah bin Abil Huqaiq. Ini dua-dua musuh ketat Islam dan Yahudi lah. Dan lepas tu dalam peperangan Khaybar, suami dia yang kedua ni pun Kinanah bin Abil Huqaiq ini pun telah terbunuh. Dan kemudian selepas tu dalam peperangan Khaybar dia telah ditawan. Selepas ditawan, dia cerita dia asalnya selepas daripada ditawan, ada satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Beliau datang jumpa Rasulullah SAW. Beliau kata, "Wahai Rasulullah, ini tawanan Khaybar ni, Tuan bagilah satu orang wanita pada saya." Dia minta satu orang hamba perempuan. Ialah tawanan kan, dia tawanan. Nabi SAW telah beri pada beliau Safiyah. Nabi bagi pada dia Safiyah. Mungkin juga Safiyah radhiyallahu taala anha wanita cantik, wanita yang sangat cantik. Dalam kitab sebutkan ialah wanita yang sangat cantik. Dan juga Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu ialah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang paling handsome. Dia ada antara sahabat Nabi yang terkenal handsome, Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, orang tampan. Selain daripada itu, Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu juga orang yang begitu handsome. Baik. Jadi Nabi SAW telah beri pada beliau Safiyah radhiyallahu anha. Tapi lepas tu, daripada Nabi SAW beri pada beliau Safiyah sebagai hamba perempuan, ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang mereka bersuara, mereka kata, "Wahai Rasulullah, kami rasa bahawa tak sesuai kalau Safiyah ni diberikan kepada Dihyah. Ini kerana dia ni anak kepada ketua Bani Nadir. Dan dia ini wanita, maksudnya bukan wanita biasa. Dia ini wanita yang berkedudukan tinggi. Tak sesuai kalau Tuan bagi pada dia orang biasa ni, kepada orang biasa." Ialah Sayyidina Dihyah radhiyallahu anhu memang sahabat Nabi, tapi dari segi kedudukan orang biasa. Jadi kerana itu sahabat radhiyallahu anhu kata tak sewajarnya Tuan beri kepada Dihyah radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun telah panggil Dihyah. Nabi SAW telah bagi pada dia wanita lain. Dan kemudian Nabi SAW telah menawarkan Islam kepada Safiyah radhiyallahu anha. Nabi telah dakwahkan kepada beliau Islam, dan akhirnya beliau pun telah peluk Islam. Dan kemudian baginda SAW pun telah selepas beliau peluk Islam, baginda SAW pun telah merdekakan beliau. Selepas merdekakan beliau, Nabi SAW pun telah bernikah dengan beliau. Dan Nabi SAW telah jadikan mas kahwin beliau dengan Nabi SAW iaitu kemerdekaan tu. Kerana waktu tu beliau ni jadi hamba. Beliau masuk Islam, Nabi merdekakan. Dan kemudian baginda nikah dengan beliau. Mas kahwin ni ialah kemerdekaan tu. Kemerdekaan tu baginda SAW jadikan sebagai mas kahwin. Kerana itu juga satu nilai yang sangat besar. Bahkan satu orang daripada hamba kalau dimerdekakan, kemudian dimerdekakan, itu ialah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Itu satu harga yang tak ternilai. Jadi baginda SAW terjadikan mas kahwinnya kemerdekaan tu. Kemudian baginda SAW pun telah bawa beliau pulang daripada peperangan Khaybar, pergi balik ke kota Madinah. Dalam perjalanan, baginda SAW telah bersatu dengan beliau pada satu malam. Baginda berhenti satu tempat, nama tempat tu Sadus Sahba. Baginda bersatu dengan beliau pada malam tu, dan kemudian esok pagi tu baginda SAW telah kumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum. Baginda kata, "Apa makanan kat kamu kumpulkan." Dan baginda telah perintahkan supaya dibentangkan satu hamparan sufrah. Maka sufrah pun dibentangkan, hamparan. Baginda kata, "Makanan yang ada pada kamu kumpulkan." Sahabat ada yang bawa kurma sikit, ada bawa keju sikit, ada bawa susu, makanan yang ada, atau mungkin ada kacang-kacang ke apa ke. Mereka pun telah bentangkan, telah letakkan di atas sufrah tersebut. Nabi kata, "Okey, makan." Maka itulah walimah. Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Jadi ini walimah Rasulullah SAW yang paling simple sekali. Walimah Rasulullah SAW yang paling simple sekali. Dalam perjalanan pulang, kemudian lepas dah baginda SAW bersatu dengan beliau, Nabi SAW buat walimah, makanlah apa makanan yang ada waktu tu. Jadi Masya Allah, sekarang ni pun banyak orang dapat amalkan walimah simple ni, lagi-lagi dalam musim PKP ni. Dalam musim PKP, banyak walimah simple, Masya Allah. Kan, tak payah fikir panjang, nikah, dan lepas tu buatlah walimah apa kan, ataupun makan
2-3 orang suami isteri pun cukup. Itu masya-Allah, Allah Taala mudahkan zaman sekarang ini. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pun telah selepas bersatu dengan beliau, dalam kitab sirah juga disebutkan bahawa Ummu Habibah radhiyallahu taala anha ni selepas baginda nikah dengan beliau, baginda lihat bahawa muka beliau ni macam lebam. Seolah macam ada cedera lah, lebam. Nabi SAW tanya, kenapa ni? Jadi beliau bagi tahu bahawa ini sebab kena terlempang, kena tempeling, kena penampar lah, Nabi SAW tanya kenapa? Beliau kata sebelum daripada beliau nikah dengan Rasulullah SAW, berasa beliau dengan suami lama, beliau ada mimpi bahawa bulan jatuh ke riba beliau. Ada riwayat juga beliau mimpi matahari jatuh ke dada beliau. Sama ada bulan jatuh ke riba atau matahari jatuh ke dada beliau. Berada kat dada beliau. Dan kemudian beliau telah ceritakan mimpi itu kepada suami beliau. Suami beliau bila dengar mimpi itu, suami dia terus mengamuk. Suami dia tampar dia. Suami dia kata, nampak gaya engkau nak kahwin dengan Raja Yathrib tu. Raja Yathrib ni maksudnya Nabi SAW, Yathrib Madinah. Kau nak kahwin dengan Raja Madinah tu. Jadi dia cemburu, maka dia pun telah tampar isteri dia. Tapi ada riwayat juga disebutkan bahawa yang beliau ceritakan mimpi tu ke ayah beliau. Dan ayah beliau juga telah tempeling beliau. Allah Maha tahu, mungkin 2 kisah. Mungkin satu cerita dengan ayah, satu cerita dengan suami beliau. Tapi dalam dua-dua riwayat tu disebutkan bahawa dua-dua kena bernampar. Jadi selepas tu Nabi SAW tengok macam muka beliau agak lebam. Jadi ini kisah dia. Jadi mungkin daripada situlah kisah bahawa dikatakan bulan jatuh ke riba. Bulan jatuh ke riba. Jadi perkara itu berlaku kepada Sayyidatina Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha ini. Maka rupanya apa isyarat dia, mimpi beliau itu bahawa beliau akan berkahwin dengan Rasulullah SAW. Maka lepas tu perkara itu betul-betul menjadi kenyataan bahawa selepas itu beliau berkahwin, beliau telah menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. Okey, baik. Beliau meninggal tahun 50 Hijrah dan kemudian dikebumikan di Baqi'. Okey, isteri baginda SAW yang seterusnya yang ke-11. Isteri baginda SAW yang seterusnya iaitu ke-11, Maimunah bintul Harith, ukhtu Ummil Fadl Lubabah bintul Harith. Tazawwajaha fi Dhil Qa'dah sanata 7 min al-Hijrah fi umratil qada' ba'da an halla minha 'ala as-sahih. Wa abtana biha bi Sharif 'ala bu'di 9 amyal min Makkah. Ala bu'di 9 amyal min Makkah wa qad tufiyat bi Sharif sanata 61 min al-Hijrah. وقيل سنة 63 من الهجرة وقيل سنة 38 من الهجرة ودفنت هناك ولا يزال موضع قبرها معروفا. Baik, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya ialah Sayyidatina Maimunah bintil Harith. Sayyidatina Maimunah bintil Harith iaitu adik-beradik perempuan kepada Ummul Fadl Lubabah bintil Harith radhiyallahu taala anha. Baginda SAW berkahwin dengan beliau pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijrah, iaitu ketika umrah qada. Dalam peristiwa umrah qada, selepas baginda SAW telah halal daripada umrah qada tu. Maksudnya selepas baginda telah tahallul daripada umrah qada tu menurut pendapat yang sahih. Baginda telah bersatu dengan beliau di tempat yang bernama Sarif, yang jauhnya 9 batu daripada kota Makkah. Dan baginda sallallahu dan beliau telah meninggal dunia di Sarif pada tahun 61 Hijrah. Ada pendapat mengatakan tahun 63 Hijrah, ada yang mengatakan tahun 38 Hijrah, dan beliau telah dikebumikan di sana, di Sarif. Dan tempat kubur beliau ini adalah ma'ruf lah, iaitu di kota Makkah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-11 ialah Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha. Maimunah bintil Harith ni daripada kabilah Bani Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah. Antara kabilah Arab tapi bukan Quraisy. Kabilah Bani Hilal bin Amir Sa'sa'ah. Sebab itu dipanggil Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah, al-Amiriyah. Beliau ini nama sebenar beliau Barrah. Nama sebenar beliau ialah Barrah.
kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah tukar nama beliau daripada Barrah kepada Maimunah. Dalam riwayat dalam kitab Imam Bukhari pun ada diriwayatkan bukan dalam Sahih Bukhari, itu dalam dalam Adabul Mufrad, atau mungkin juga dalam Sahih Bukhari, tapi dalam Adabul Mufrad ada disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah tukar nama Ummu Habibah, nama Maimunah ni daripada Barrah kepada Maimunah. Barrah ni sebenarnya maksud dia perempuan yang melakukan kebaikan, tapi Maimunah maknanya diberkati. Mungkin para ulama sebutkan tersebab dia iaitu seolah macam Barrah ni macam puji diri, kan, mana saya ni baik. Kemudian ditukar dari Barrah, tukar pada Maimunah. Wallahu alam itu antara sebab dia. Tapi mana beliau, nama sebenar beliau Barrah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah tukar kepada Maimunah bintil Harith. Beliau ini tinggal dekat satu tempat, kabilah beliau ni tinggal dekat satu tempat yang bernama Sarif. Tempat tu nama Sarif. Ke tahun 7 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah melakukan umrah qada. Tahun 7 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah melakukan umrah qada kerana baginda tidak dapat melakukan umrah pada tahun 6 Hijrah. Tahun 6 Hijrah baginda nak melakukan umrah tapi tak dapat disempurnakan. Dan berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Antara isi perjanjian Hudaibiyah ialah baginda sallallahu alaihi wasallam buat umrah tahun depan. Maka tahun depan tu bila tiba bulan Zulqa'dah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun telah melakukan umrah, pergi ke kota Mekah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam pergi umrah ke kota Mekah, ada riwayat sebutkan baginda nikah dengan Maimunah ni ketika perjalanan pergi. Tapi ada pendapat mengatakan selepas dah habis selesai umrah, baginda nikah dengan beliau. Kalau ikut pendapat yang dipegang oleh para ulama, kalau orang tengah tahallul, orang tengah ihram, maka tak boleh nikah. Kalau dalam perjalanan pergi, baginda tengah tahallul, belum tahallul lagi, baginda masih lagi tengah ihram, maka orang ihram antara tak boleh lakukan itu ialah nikah. Tapi kali itu ada riwayat sebutkan bahawa baginda nikah dengan beliau lepas habis tahallul. Maknanya lepas dah umrah di Mekah, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan beliau. Maknanya selepas dah tahallul, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam nikah dengan beliau. Dan kemudian selepas baginda sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan beliau ni duduk kat satu kawasan tu, nama dia Sarif. Sarif ni ialah tempat dia, kalau kita pergi ke Tan'im, orang yang mana pergi ke Mekah, miqat yang paling dekat daripada kota Mekah ialah Tan'im, Masjid Aisyah, Tan'im. Jarak antara lebih kurang Mekah dengan Tan'im lebih kurang 16 km, 16-17 km lah lebih kurang. 10 km ke depan lagi, maksudnya jalan pergi ke Madinah, kalau kita daripada Mekah, Tan'im, dan kalau kita terus jalan tu lagi, nak pergi ke Madinah, ada satu wadi, nama dia Wadi Sarif, tempat tu nama Wadi Sarif. Di situlah dulu tempat penempatan kabilah Bani Amir bin Sa'sa'a ni, Bani Hilal ni, iaitu kabilah Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah nikah dengan beliau di situ, dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersatu dengan beliau juga di situ. Kemudian selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beliau juga telah meninggal dunia di Sarif itu. Ini selepas tu beliau telah meninggal dunia di Sarif, dan kemudian kubur beliau pun ada di Sarif itu, iaitu di tepi jalan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, ini antara satu perkara yang luar biasa. Iaitu apa dia? Nabi SAW nikah dengan beliau kat situ. Baginda bersatu dengan beliau pun kat Sarif, tempat tu nama Sarif. Dan kemudian beliau meninggal dunia pun di Sarif. Dan dikebumikan dekat situ, kat Sarif. Sampai sekarang kubur beliau ni ada kat situ. Kubur Maimunah radhiyallahu taala anha ini ada di Sarif, di tepi jalan. Kalau dekat dengan Wadi Fatimah, maknanya sebelum sampai Wadi Fatimah, sebelum tu ada kubur Maimunah radhiyallahu taala anha di tepi jalan, iaitu jalan pergi menuju ke kota Madinah. Jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ada 11 orang. 9 orang di Baqi', kecuali 2 orang. Seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur beliau iaitu Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la. Ma'la Hajun dipanggil, iaitu di Ma'la. Dan seorang lagi ialah Maimunah radhiyallahu anha, kubur beliau juga berhampiran kota Mekah. Ialah kita kata dah keluar sikit dari kota Mekah, iaitu tempat tu nama dia Sarif.
di tepi jalan. Kalau siapa yang ada peluang pergi umrah, insya-Allah semoga Allah Taala mudahkan untuk kita pergi haji dan umrah lagi dan lagi, insya-Allah Allah mudahkan. Jadi kalau siapa ada peluang, pergilah ziarah kubur beliau ni. Insan yang mulia iaitu Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak pergi Masjid Aisyah, depan lagi, iaitu di tepi jalan adanya kubur beliau ini. Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha ini, beliau ni adik-beradik dengan Ummul Fadl. Ummul Fadl Lubabah bintul Harith. Siapa beliau ni? Ummul Fadl Lubabah bintul Harith ni ialah ibu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ataupun ialah pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pak cik, iaitu namanya Al-Abbas. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas kahwin dengan Lubabah. Lubabah radhiyallahu taala, Lubabah bintul Harith, Lubabah Al-Kubra. Dan kemudian dapat anak nama Fadal, dan kemudian Abdullah bin Abbas, dan lepas tu apa lagi, Khutham bin Al-Abbas. Jadi Ummul Fadal ini, isteri Al-Abbas, Ummul Fadal atau juga dipanggil Ummul Fadal, adik-beradik dengan Maimunah radhiyallahu anha. Jadi apa makna dia? Iaitu Maimunah ini ialah makcik kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Selain daripada itu juga Maimunah radhiyallahu taala anha ini ialah merupakan adik-beradik juga dengan ibu kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, beliau punya mak ialah adik kepada Maimunah ni. Juga nama dipanggil Lubabah Sughra. Jadi mak kepada Khalid bin Al-Walid juga ialah adik kepada Maimunah ni. Jadi dua orang sahabat ni ialah merupakan anak saudara kepada Maimunah, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak saudara Maimunah, dan juga Khalid bin Al-Walid juga anak saudara Maimunah. Sebab itu kadang bila mereka juga biasa jumpa dengan Maimunah ni, masuk ke rumah Maimunah, khususnya Abdullah bin Abbas. Ini kerana Maimunah ini ialah merupakan makcik kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan makcik kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi para ulama sirah mengatakan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang last Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah ialah siapa? Ialah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian lepas daripada dan baginda nikah dengan beliau tahun 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah bulan Zulqa'dah lah. Zahir ni bulan Zulqa'dah lah. Baginda nikah dengan beliau tahun 7 Hijrah bulan Zulqa'dah, iaitu dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha ini. Dan kemudian selepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi nikah dengan mana-mana wanita lain. Baginda tidak ada lagi nikah dengan mana-mana wanita lain. Kalau ada pun hamba perempuan, tapi itu bukan nikah. Kerana lepas tu Allah Taala ada turunkan ayat Al-Quran, la yahillu lakan nisa'u min ba'd wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnunna illa ma malakat yaminu. Tak boleh lagi nikah atau tukar ke apa, Allah kata tukar isteri yang lain, melainkan kalau hamba. Jadi akhir sekali isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Haris. Dan beliau ni juga janda. Sebelum dia itu beliau ada kahwin dengan suami beliau nama Abu Ruhum. Abu Ruhum bin Abdul Uzza. Abu Ruhum bin Abdul Uzza. Ini suami beliau yang lama, kemudian suami beliau meninggal dunia dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan beliau. Dan kemudian beliau meninggal dunia tahun 61 Hijrah. Para ulama ada berbeza pendapat siapakah di kalangan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang last sekali meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahawa yang last sekali meninggal dunia Ummu Salamah, dan ada yang mengatakan yang last sekali meninggal dunia ialah Maimunah. Tapi banyak ulama sirah lah, kalau dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahawa yang last meninggal dunia ialah Ummu Salamah tahun 61 Hijrah atau mengatakan tahun 62 Hijrah. Dan ada yang mengatakan Maimunah ni iaitu meninggal dunia tahun 61 Hijrah atau ada kata tahun 63 Hijrah. Wallahu alam siapa yang akhir meninggal, tapi bermakna selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda yang paling akhir meninggal antara dua orang ni lah, iaitu Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha ataupun Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah Al-Amiriyah radhiyallahu taala anha ini. Okey, baik. Selesai, kita dah selesai dah baca
11 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah selesai baca 11 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 11 orang isteri itu? Pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kedua Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, yang ketiga Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dan yang keempat Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang kelima Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, dan yang keenam Sayyidatina Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, yang ketujuh Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, yang ke-8 ialah Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dharar radhiyallahu taala anhuma, yang ke-9 Sayyidatina Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang ke-10 ialah Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha, dan yang ke-11 ialah Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah Al-Amiriyah radhiyallahu taala anha. Ini semua 11 orang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang para ulama sepakat ittifaq ialah mereka semua isteri Nabi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersatu dengan mereka, makna ada bersama dengan mereka. Selain daripada itu ada tak lain? Ada lagi para ulama kata ada pendapat yang mengatakan, maknanya dalam kitab sirah yang mana juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada ikhtilaf. Ada perbezaan pendapat. Tapi yang 11 ni sepakat. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda ada bersatu dengan mereka. Dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda meninggalkan 9 orang isteri, 2 yang mana wafat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup, iaitu Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Baik. Fahaula'i ihda asyarata imra'atan tazawwaja bihinna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bana bihinna wa tufiyat minhunna ithnatan Khadijah wa Zainabu ummul masakin fi hayati wa tufiya huwa an tis'il bawaqi. Jadi ini kesemuanya ialah 11 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah bersatu dengan mereka. Baginda ada bersama dengan mereka. Dan 2 orang isteri iaitu Khadijah dan Zainab ummul masakin telah meninggal dunia ketika hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda wafat meninggalkan 9 orang isteri yang lain. Okey. Itu dah terangkan tadi. Wa ammal ithnatani allatani lam yabni bihima fawahidatun min bani Kilab wa ukhra min Kinda wa hiya al-ma'rufah bil juniyah wa hunaka khilafatun la hajata ila bastiha. Dan ada pun 2 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang baginda tak bersatu dengan mereka. Maknanya dah akad nikah tapi tak bersatu dengan mereka. Seorang ialah daripada Bani Kilab, itu yang pertama, dan yang seorang lagi daripada Bani Kindah, dan yang dikenali dengan nama Al-Juniyah, dipanggil Juniyah. Yang ini dipanggil dengan nama Juniyah, dan di sana juga ada perbezaan pendapat yang tidak perlu untuk diceritakan secara panjang lebar. Maksudnya perbezaan pendapat mengatakan siapa lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, selain daripada 11 orang isteri ni, ada tak lagi wanita lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nikah? Para ulama kata, kalau kita baca kitab sirah lah, macam dalam Zadul Ma'ad, kitab sirah besar, bahkan kitab sirah yang paling besar, nama kitab Subulul Huda wal Rasyad, yang dikarang oleh Muhammad bin Yusuf As-Salihi rahmatullah alaih, yang meninggal dunia tahun 941 Hijrah. Jadi dalam kitab sirah tu ada diceritakan lagi bahawa baginda ada nikah dengan wanita lain, tapi baginda tak sempat atau tak bersatu dengan mereka, tak bersama dengan mereka. Ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang mengatakan 10, 11, dan mungkin juga ada lebih. Bahkan ada para ulama yang menulis bahawa kesemua wanita yang Nabi SAW pernah bernikah dengan mereka, semuanya ada 30 orang. Tapi yang bersatu 11. Allah Maha tahu, maksudnya ramai lah. Ramai. Tapi kenapa baginda SAW tak bersatu dengan mereka, itu ada sebab tertentu. Jadi, tapi yang 11 orang ini sepakat. Dan baginda bersatu dengan mereka. Dan mereka ialah merupakan isteri baginda SAW dunia dan juga akhirat. Ummahatul Mukminin. Mana-mana wanita yang baginda SAW telah ceraikan mereka, maka mereka tak dikira sebagai isteri Rasulullah SAW. Kerana itu baginda SAW
bila pernah sekali tu baginda ni baginda kan ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Saudah kan, isteri yang kedua tu. Saudah radhiyallahu anha ni pernah 3 tahun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi tak nikah dengan orang lain lagi. Maksud ataupun Nabi tak bersama lagi dengan wanita lain selepas meninggalnya Khadijah. Lepas tu Nabi nikah dengan Saudah. Lepas tu waktu tu 3 tahun lebih kurang Saudah ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi tak ada lagi isteri yang lain. Lepas tu barulah Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun nikah awal, tapi Aisyah radhiyallahu anha 3 tahun lepas nikah barulah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah radhiyallahu anha ni kira waktu tu dia jadi isteri yang seorang, tak ada lagi perempuan lain waktu tu selama lebih kurang 3 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tu, lepas Nabi dah nikah dengan wanita yang lain dan juga dah nikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan bersama dengan beliau, waktu tu Saudah, Nabi ada macam marah dengan Saudah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceraikan beliau. Waktu tu Saudah telah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata, "Wahai Rasulullah, saya nak jadi isteri abang dunia akhirat. Abang jangan cerai dengan saya. Saya sanggup." Beliau kata, "Sebenarnya saya pun tak ada lagi keinginan lelaki. Maksudnya keinginan nak bersama tak ada, tak apa. Tapi saya saya ingin untuk mendapat kemuliaan isteri Rasulullah dunia akhirat. Maka hari giliran saya bagi dekat Aisyah radhiyallahu anha." Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Dan lepas tu jadi beliau punya hari giliran tu ialah diberikan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau kekal sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi selain daripada itu ada lagi beberapa orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku ikhtilaf kan. Jadi kat sini ada beritahu 2 orang, ada setengah kitab itu sampai 7 bahkan 11 pun ada. Jadi antara dia iaitu salah seorang perempuan daripada Bani Kilab. Mungkin Bani Kilab atau Bani Kalb ke. Kan nama apa, Syaraf ke? Syaraf, ada tu wanita nama Syaraf yang merupakan adik-beradik perempuan dengan Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terceraikan beliau, talak beliau. Kemudian seorang lagi iaitu daripada Bani Kindah, iaitu bernama Asma binti Ka'ab. Yang ini namanya, yang seorang lagi ni nama Asma binti Ka'ab. Asma binti Ka'ab Al-Juniyah. Asma binti Ka'ab Al-Juniyah. Dan ada juga wanita yang lain yang mana dia telah bagi diri macam tu saja. Maksudnya dia telah hebah dirinya begitu saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah hebah diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tanpa adanya mas kahwin. Itu pun ada disebutkan. Okey, baik. Seterusnya kita baca sikit lagi. Wa amma sarari fal ma'ruf annahu tasarra bi ithnatain. Idahuma Maria al-Qibtiyah ahdaha lahu al-Muqawqis fa'uladaha ibnahu Ibrahim alladhi tufiya saghiran bil madinati fi hayati sallallahu alaihi wasallam fi 28 أو 9 أو 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة وفق 27 يناير سنة 32 و600 من المسيحية. والسورية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القراضية، كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها. والقول الأول رجحه ابن القيم، وزاد أبو عبيدة 2 أخريين جميلة أصابها في بعض السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. Okey. Baik. Dan ada pun hamba perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun hamba perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ma'rufnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil 2 orang hamba perempuan. Baginda ada mempunyai 2 orang hamba perempuan. Yang pertama iaitu bernama Maria al-Qibtiyah. Maria al-Qibtiyah, Maria ini telah dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir. Maka baginda bersama dengan beliau dan telah lahir anak daripada beliau yang bernama Ibrahim. Maria ni telah melahirkan anak yang bernama Ibrahim. Yang mana Ibrahim ini meninggal ketika kecil di Madinah ketika hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia pada 28 ataupun 29 Syawal tahun 10 Hijrah, bertepatan dengan 27 Januari tahun 632 Masihi. Tahun 10 Hijrah beliau meninggal dunia. Ini lebih kurang beberapa bulan sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan seterusnya ialah hamba yang kedua ialah Raihanah binti Zaid An-Nadhariyah ataupun juga dipanggil Al-Quradiyah.
beliau merupakan daripada tawanan Bani Quraidah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah memilih beliau untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau dijadikan sebagai hamba. Tapi ada pendapat mengatakan bahawa beliau ialah merupakan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah merdekakan beliau, kemudian baginda bernikah dengan beliau. Baginda telah berkahwin dengan beliau. Pendapat yang pertama telah dirajahkan oleh Ibnu Qayyim. Pendapat yang pertama tu apa dia? Iaitu Ibnu Qayyim mengatakan bahawa beliau ini hamba. Itu pendapat yang kuat. Bukannya beliau ini isteri. Okey, dan Abu Ubaidah telah menambah 2 orang lagi hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Telah menambah 2 orang lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad, iaitu seorang bernama Jamilah, yang mana asabaha fi ba'dis sabi, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendapati mengambil beliau ini sebagai hamba daripada satu tawanan perang. Dan satu orang lagi hamba perempuan yang dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang hamba. 11 orang isteri dan 2 orang hamba. Satu hamba ialah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maria ini dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Kita dah tahu dah, tahun 7 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hantar surat kepada Raja Muqawqis. Baginda ada hantar surat dakwah kepada Raja Muqawqis. Jadi Raja Muqawqis ni, Raja Mesir, dia tak masuk Islam. Tapi dia suka pada Islam. Dia tak masuk Islam. Tapi dia hormati Islam dan dia hormati surat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia telah hadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hadiah. Ada dia hadiah hamba 2 orang. Kemudian dia hadiah lagi ada pakaian. Bahkan ada riwayat juga betul emas pun ada. Bahkan dia juga telah hadiahkan bagal yang dipanggil duldul. Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa hadiah yang lain. Antara hadiah ni dia hadiahkan 2 orang hamba. Satu nama Mariah, satu orang lagi nama apa? Nama Sirin. Yang Mariah tu Nabi ambil sebagai hamba. Kemudian yang Sirin tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadiahkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan bin Thabit, silap. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hadiahkan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Sirin tu. Yang Mariah ni baginda sallallahu alaihi wasallam ambil. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersama dengan Mariah ini, dia hamba. Dan tahun 8 Hijrah, maknanya selepas tahun lebih kurang lepas baginda dapat dia, tahun 7 tu dia dapat, dan tahun 8 Hijrah, Mariah ni lahirkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ni meninggal kecil. Ketika lebih kurang usia 18 bulan, setahun setengah lebih kurang, ataupun 16 bulan, beliau pun meninggal dunia. Waktu tu belum putus susu lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa Allah Taala sediakan ibu susu untuk beliau dalam syurga. Untuk Ibrahim, kerana waktu tu dia belum habis lagi menyusu. Dan waktu Ibrahim ni meninggal dunia lah, waktu tu berlakunya gerhana matahari. Waktu tu. Yang mana lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khutbah baginda bagi tahu bahawa matinya gerhana bukan berlaku kerana matinya ataupun lahirnya seseorang. Ini berlaku tahun 10 Hijrah. Jadi, tapi Ibrahim ni meninggal dunia ketika kecil. Dan waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dekat-dekat nak meninggal dunia dah, nak wafat dah. Kerana lebih kurang beberapa bulan lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Syawal, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Lebih kurang 4 bulan lepas tu, 4 bulan setengah lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam pun wafat selepas daripada meninggal dunia ni Ibrahim radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam. Okey, baik. Jadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 orang kan. 6 daripada Khadijah dan seorang daripada Mariah ini, iaitu Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Dan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, ialah Raihana binti Zaid Al-Quradiyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini baginda sallallahu alaihi wasallam dapat daripada tawanan Bani Quraidah, iaitu dalam peperangan tahun 5 Hijrah. Tahun 5 Hijrah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah ambil sebagai hamba, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersatu dengan beliau. Jadi beliau ni hamba, tapi ada pendapat mengatakan baginda telah nikahi beliau, telah merdekakan dan nikahi beliau. Tapi menurut pendapat yang kuat ialah beliau ni hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya isteri. Beliau ni ada pendapat mengatakan daripada Bani Nadir, ada pendapat mengatakan daripada Bani Quraidah. Tapi ma'ruf ni daripada Bani Quraidah, iaitu Raihana binti Zaid Al-Quradiyah radhiyallahu taala anha.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berkenaan dengan isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sambung lagi. Kita berhenti setakat ini. Semoga Allah Taala rahmati berkati majlis kita dan Allah jadikan sebagai asbab kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Dan Allah angkat dengan asbab majlis ni, Allah Taala angkat wabak Covid ni daripada kita secepat mungkin, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.